Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pelajar-pelajar cikgu. Hari ini kita akan buka sedikit tentang pendidikan kesihatan ya. Berikutan dengan pandemik COVID-19 baru-baru ni. Jadi kita nak tengok sedikit kita nak kaji sedikit apa satu konsep yang dipanggil faktor R, di mana R di sini ya. Kalau tengok di sini R sekarang pada setakat 4 bulan, R untuk kes COVID Malaysia ialah pada 1.1. Okey, apa itu R ni? R ni ialah kadar keberjangkitan. Berapa berjangkit, berapa senang dia berjangkit. Okey ya. Baik, jadi cikgu akan terangkan, cikgu akan gunakan gambar ni. Okey. Jadi cikgu ada kertas, cikgu ada orang. Okey ya. Kita letak R. Kita tengok contoh yang paling mudah sekali ya. Okey, contohnya nilai R ialah 2. Apa maksudnya ni? Maksudnya di sini ialah seorang boleh menjangkitkan virus ni kepada 2 orang. Jadi okey. Jadi kalau nilai dia R dia 2, maksudnya seorang ni orang pertama dia boleh menjangkitkan kepada 2 orang. Okey, 2 orang je tak banyak, betul tak? Okey, kita tengok dengan cuba kita buat generasi kedua. Okey. Yang dijangkit ni ini pun dia boleh menjangkitkan kepada 2 orang. Dan okey, orang yang pertama sama je, abaikan dia. Okey, jadi orang yang kedua ni dia dah dapat daripada orang yang pertama, dia boleh menjangkitkan kepada 2 orang. Okey, nilai dia 2. Jadi itulah sebab apabila kita ada nilai 2, dia akan meningkat. Kalau kita lukis graf, dia akan meningkat secara eksponen macam ni. Naik macam tu. Baik. Jadi apa yang jadi kalau masa kita PKP hari tu, kita dapat R ni kurang daripada 1. Kurang daripada 1 ataupun 1, ini ialah satu tahap di mana okey, kita masukkan orang ni dalam bekas dulu. R sama dengan 1. Okey, kalau R sama dengan 1 ni senang. Orang pertama, ini carrier, dia jangkitkan pada seorang. Kemudian orang kedua ni, sebabkan nilai jangkitan dia 1, dia juga jangkitkan kepada seorang. Jadi apabila kita lukis graf ni akan naik macam ni. Okey, dia akan naik kita secara terkawal. Sini 3, sini 4, 5, 6. Okey, untuk setiap generasi kita tengok, setiap generasi jangkitan dia cuma tambah 1, tambah 1, tambah 1. Okey, kalau 2 tadi, dia bukan darab 2, tapi kuasa 2. Okey, bila generasi ketiga, dia jadi kuasa 3, sama dengan 2 kali 2, 4, pakai 2, 8. Okey, jadi dia akan naik secara mencalak naik. Okey, jadi itu ialah satu penerangan tentang nilai R0 ni. Okey, baik. Sekarang kita tengok macam mana kita nak menurunkan kadar jangkitan. Okey, tengok kat sini, cikgu dah susunkan. Okey, dan ini ialah R0. R sama dengan 2 Jadi seorang, ini 1, ini 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3 dan seterusnya, jadi 2 kuasa 4. Dekat sini dah ada 2, 4, 6, 8. Lepas tu dekat sini 16.
lepas tu 32. Jadi dia naik secara eksponen. Okey, bagaimanakah cara kita untuk mengurangkan kadar jangkitan ni? Okey, itu yang Kementerian Kesihatan Malaysia memperkenalkan SOP. Okey, nombor 1 dia suruh pakai mask untuk supaya pembawa tidak menyebarkan dan orang awam tidak menerima virus. Pakai mask dengan betul, menutup hidung hingga ke dagu, bukan di hidung je, bukan letak dekat dagu. Dia mengurangkan transmisi cair. Bila kita bercakap, kita bersin, semua keluar, virus semua keluar daripada mulut kita. Jadi dia boleh mengurangkan, mask boleh mengurangkan sehingga 90%. Kita tak cukup lagi, 90% tak cukup. Jadi kita tambah dengan penjarakan. Jarak. Baik, ini jarak. Okey, bila semua orang, ini ialah satu situasi di mana mereka semua pergi shopping mall. Okey. Kemudian PKP, kawalan pergerakan, dia letak stay home. Okey, stay home ni nampak macam simple, tapi apakah kesannya? Okey, kita tengok kat sini. R0 sama dengan 2, kes tengah banyak. Stay home. Apa jadi apabila makcik ni duduk rumah? Dia duduk rumah sahaja, dia dah mengurangkan jangkitan untuk yang ni. Jadi apabila sini putus, bawah-bawah dia semua tak ada. Okey, orang ni nama dia Salman. Salman duduk rumah, tak keluar. Jadi dia telah mengurangkan kepada satu, dia akan mengurangkan kadar jangkitan. Jadi lihat kesannya, terutamanya pada makcik Semah ni. Makcik Semah ni, dia duduk rumah je, dia tak pergi duduk rumah kawan dia mengumpat, membawang. Dia dah mengelakkan jangkitan untuk generasi seterusnya dan menurunkan nombor jangkitan. Baik, orang persoalkan COVID ni tak bahaya, orang-orang sembuh banyak. Jadi adakah kita nak merisikokan diri kita? Cikgu tanya pada pelajar, adakah awak nak merisikokan diri awak? Awak nak kena? Okeylah, katakanlah saya sihat, saya boleh lawan COVID. Bagaimana kalau awak bawa balik rumah, awak sebarkan pada pakcik awak, pada datuk awak, pada nenek awak yang sakit, yang ada sakit jantung, darah tinggi, kencing manis. Baik, itu yang kita perlu fikirkan. Jadi sekian saja video pendek untuk hari ini. Jika ada sebarang soalan, pelajar-pelajar cikgu bolehlah mesej pada cikgu. Kita akan jumpa, InsyaAllah. Kalau tiada aral, kita akan jumpa semula di sekolah pada 20 hari bulan ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.